Penerimaan tu dia sebenarnya terhad kepada orang asli yang dipanggil sahaja dalam satu roadshow tersebut. Contohnya Batin, pengurusi JKK dan juga orang-orang tertentu. Dan mereka dibuat biasanya di dalam satu negeri dalam satu dua tempat sahaja. Dan penerangan dia lebih kepada satu input yang diberikan oleh jabatan hal orang asli, di mana mereka akan menceritakan yang kebaikan sahaja. Kenapa mereka perlu pindah atas satu tempat dan juga kenapa dasar pemilikan tanah ini memang penting untuk orang asli. Tetapi pada hakikatnya di sebalik itu orang asli tak tahu, dan kita sendiri pun sebenarnya tidak mendapat satu draft yang dicadangkan oleh jabatan. Jadi penerimaan tu sebenarnya orang asli pada majoritinya tidak menerima. Maka itu kalau kita tengok di Putrajaya tempoh hari, hampir 2,000 orang orang asli turun. Maksudnya mereka tidak menerima walaupun roadshow itu telah dijalankan oleh jabatan. Maksudnya tapi sepanjang mana, selama mana program tu berjalan? Berapa ramai yang dia temui? Dia ditemui bergantung kepada negeri yang dipanggil dan juga bergantung kepada jemputan mereka. Kalau macam di Kuantan tempoh hari yang hadir lebih kurang Batin dalam 7-80 orang saja. Batin termasuk AJK lah. Tapi pada akhirnya mengikut yang saya tahu, bila Batin minta satu draft cadangan tu sebenarnya mereka pun tak ada, dan pihak Jabatan Haiwan Asli juga tiada pindahan itu. Cuma mereka kata kita akan pindah bagi geran tanah kepada ketua isi rumah 2 ke 6 ekar. Tapi yang lain-lain tak disebut. Tanah mana yang nak diberi, adakah tanah yang kita duduk sekarang ataupun tanah yang baru. Jadi penerimaan tu pada anggapan saya lah, dia belum, orang asli belum terima lah. Saya sertai yang terbaru di Bangi, di Infra Bangi. Itu roadshow, sebenarnya bukan satu roadshow, dia lebih kepada penerangan, penerangan dan kajian semula. Apabila bantahan telah dibuat oleh orang asli, maka pihak kementerian dan juga Jabatan Haiwan Asli telah mengadakan kajian semula terhadap dasar pemilikan tanah tersebut. Tetapi apabila saya hadir di Bangi tempoh hari, dia pun belum ada lagi cadangan yang betul-betul final draft lah. Sepatutnya kena serahkan kepada persatuan, NGO orang asli dan juga peguam-peguam untuk kita kaji. Kita kaji. Tetapi apabila kita minta, mereka pun tidak boleh menyediakan yang final draft tu. Jadi sebab itu kita rasa ini satu cara yang tidak betul. Sepatutnya mereka kena sediakan final draft tu dan kita kaji. Seperti Akta 134 ni, kita boleh rujuk dengan contoh dengan majlis peguam, kita boleh bincang. Ini untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan kerajaan dan juga untuk kebaikan orang asli. Kan? Bila orang asli dah selamat dari segi tanah, boleh menekan ekonomi mereka, maka kerajaan juga akan gembira. Jadi maksud kedua-dua pihak tu harus menyediakan satu draft cadangan yang berkesan lah, komprehensif, jangka panjang. Dan kita akan kupas, kita akan rujuk dengan peguam. Seperti majlis peguam pun kita dah tubuhkan satu dipanggil Komiti Orang Asli Right, COAR, yang dipengurusikan oleh Datuk Ambiga. So ini saya rasa yang terbaik. Apabila kerajaan dah menyediakan satu draft cadangan yang baik, dan kita akan bincang dengan beberapa peguam dan kita akan submit ke kerajaan dan untuk kebaikan orang asli. Jadi saya menyertai, apabila saya sertai itu, jadi saya nampak pun dia masih sebenarnya tidak ada keputusan yang terbaik untuk orang asli. Dia selepas ada bantahan tu, memang pihak kementerian telah menjemput beberapa macam daripada Persatuan Orang Asli, POSEM, Presiden, PASWA dan NGO jaringan dan juga golongan cendekiawan orang asli ini untuk dalam perbincangan dalam komiti jawatan kuasa ni. Tapi saya cek juga dengan Presiden PASWA sendiri, yang beliau pun belum ada lagi menghadiri apa-apa perbincangan. Memang dia form dah komiti itu, Presiden.
memang dia dah form komiti tu, tapi belum ada dipanggil untuk buat perbincangan. Dan semasa di Infra Bangi tempoh hari pun mereka beri masa untuk kita bincang semula. Kita bincang semula apabila buat pantangan, tapi pihak kementerian dan juga Jabatan Hal Ehwal Orang Asli tidak memanggil semula untuk memberi draft tu. Tapi pada pandangan saya mudah saja. Kementerian atau Jabatan Hal Ehwal Asli kena sediakan satu draft, final draft, apa yang mereka nak buat berkenaan dengan dasar pemilikan tanah dan juga perpindahan terhadap Akta 134. Apabila draft tu dah ada, dia serah kepada golongan-golongan cerdik pandai orang asli dan juga ketua-ketua kampung, pemimpin masyarakat orang asli untuk kita kupas bersama untuk kebaikan bersama. Itu pada pandangan saya lah yang terbaik. Tanah mereka yang dah usaha tu pun dibahagi-bahagikan pula. Contohnya Cik Bob ada 10 hektar. Ini daripada cadangan. Ya, dasar pemberi melekat tanah tadi. Dia akan pecahkan kepada 2 hingga 6 ekar. Dia 10, dia akan bagi, dia akan hadkan milikan tu 2 hingga 6 ekar sahaja. 2 hingga 6 ekar. Ya. Dan kawasan rumah 500 kaki, 5,000 kaki persegi sehingga suku ekar saja. Kawasan kubur tidak dimasukkan. Itu yang selalu dipertikaikan. Ke mana orang asli kalau mereka mati mana mereka nak tanam. Mereka nak dikebumikan sebab kawasan kubur mereka tak ada. Ini yang bergantung kepada keluasan tanah tersebut yang kita usahakan sekarang. Tapi keluasan tu memang boleh dikatakan kalau dasar ini dilaksanakan 50% tanah orang asli yang ada sekarang akan hilang. 8. Okay? 80%. 50 ke 80% akan hilang. Mungkin 80% akan hilang. Okey. Ini sebab data tu ada tapi kita tak bawa lah. Memang akan hilang. Banyaklah. Lebih daripada 50%. Bila dasar ini dilaksanakan. Sekiranya kerajaan menggunakan tanah ke atas tanah orang asli yang diusahakan sekarang. Tetapi sekiranya tanah yang dicadangkan 2 ke 6 ekar itu terletak di luar kawasan yang kita diami sekarang, itu tidak menjadi masalah dan orang asli pun tidak ada halangan. Orang nak bagi tanah 2 ke 6 ekar, siapa tak nak ambil kan? Tapi ini tanah yang kita ada sekarang. Sebagai contoh, saya ada 10 ekar. Tanah saya akan jadi 6 ekar, 4 ekar saya nak bagi ke orang lain. Sedangkan tanah itu dah memang daripada dulu lagi, daripada datuk nenek saya dulu. Jadi saya nak serahkan ke orang lain. Jadi ini keadilan itu tidak ada. Tanah adat ni, dia tanah dulu tu dia terokok oleh datuk nenek dan dia tanam dengan pokok-pokok, buah-buahan. Lepas tu di situ ada kubur-kubur. Lepas tu sebab contohnya saya tak tahulah bahasa lain, tapi kalau dalam bahasa Yahud, dia buka tanah di sini dalam masa 3 tahun dia berpindah. Sebab kalau dia teroka lagi tanah tu, dia kalau berterusan di tanah tersebut dia tanam padi contohnya, padi tersebut tidak akan subur. Maka dia berpindah ke tempat lain. Setelah tanah tersebut dia naik berbesar ni ke pokok, baru mereka datang balik untuk teroka semula. Tetapi kalau ikut sejarah dulu, apabila kita dah teroka macam tu, kita dah pindah, datang orang baru. Jadi kita tak boleh datang balik semula. Sedangkan di dalamnya kita dah tanam, kadang-kadang kita dah tanam pokok-pokok, durian dan ada kubur-kubur. Dan ini dikira tanah adat lah. Itu dikirakan tanah adat. Dan kawasan rayau tadi yang sebenarnya kalau masa dulu memang kita tarifkan sebagai kawasan rayau, tapi memang sekarang ni kita nak ubah sebab tak seronok dalam pendengaran. Macam kita orang bodoh datang ke sana pergi merayau pula. Sedangkan ada tujuan kita datang ke sana. Kawasan rayau ni adalah kawasan untuk mencari rezeki. Kita menahan jerat, perangkap, menyumpit dan berotan, cari ubat-ubatan sebagainya lah. Itu yang dikatakan kawasan rayau.